Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Azim dari kelas CT 502 II5. Ini saya akan membicarakan tentang dua topik, iaitu Nabi Syuaib alaihissalam dan satu buku yang bertajuk Jethro and Jews. So kita pergi ke Nabi Syuaib dulu. Okay. Yang pertama, biodata Nabi Syuaib. Nama sebenar Nabi Syuaib Syuaib bin Mikyam bin Yasjir bin Madyam bin Ibrahim. Dan Nabi Syuaib mempunyai talian darah dari Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Syuaib diutuskan kepada kaum Madyam kerana kaum ini telah terpesong oleh ajaran Nabi-Nabi yang terdahulu. Jadi mereka mengikuti nenek-nenek moyang mereka. Dan dalam surah Al-A'raf 85 yang menyebut Nabi Syuaib adalah diutuskan kepada kaum Madian. Ini adalah Ibnu Asakir menyebut dalam kitab tarikhnya. Dia mengambil sebuah riwayat dari Ibnu Abbas mengatakan bahawa Nabi Syuaib menjadi nabi kepada kaum Madian selepas kenabian Nabi Yusuf. Kepribadian Nabi Syuaib adalah dengan orang yang tingkah laku yang baik, jujur dengan setiap kata-kata, merendah diri, dan Nabi Syuaib dianggap sebagai pidato bagi para nabi kerana jiwa yang ketab bagi menasihati kaumnya yang sudah pun tersesat dan menyembah berhala. Okey, kita cerita pasal kaum Madyam. Kaum Madyam menurut Ibnu Qasir yang menyatakan penduduk Madyam adalah orang kafir yang suka merompak dan mengganas dengan siapa saja yang lalu. Mereka merompak sesiapa yang lalu ke dalam kotanya untuk berdagang. Sikap-sikap kaum Madyam, mereka suka menipu dalam penimbangan. Mereka akan mengambil keuntungan yang lebih daripada penjual-penjual dari lain. Kaum Madyam menyembah Al-Aikah dan telah terpesona daripada ajaran Nabi Ibrahim. Pokok Aikah ialah sebuah pohon yang banyak berada dalam kota Madian yang dinamakan Adum. Ini bukan saja satu pohon dalam kota Madian, tapi banyak. Kaum Madian tidak lagi menyembah Allah SWT dan menjitukan Allah dan menyembah semak-sama. Mereka bukan saja menyembah semak-sama, mereka menyembah gunung, bukit, pokok dan juga berhala. Cabaran Nabi Syuaib kepada oleh kaum Madian sendiri, dan cabaran ini bukan saja oleh kaum Nabi Syuaib, tapi juga oleh pengikut-pengikut setia Nabi Syuaib. Yang pertama, kaum Madian ni dia mengacau orang-orang yang lebih tepi jalan ketika Nabi Syuaib menasihati mereka dan mengatakan jangan tertarik dengan ajaran yang dibawa oleh Nabi Syuaib. Yang kedua, mereka menakut-nakut pengikut Nabi Syuaib sehingga baginda berkata yang tercatat dalam Al-Quran, janganlah kamu menakut-nakutkan orang yang beriman di jalan Allah dan menginginkan jalan itu menjadi bengkok dan tidak betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, mereka mengusir Nabi Syuaib keluar dari kota Madian dan turut mengatakan bahawa Nabi Syuaib ini adalah tukang bomoh ataupun ahli sihir yang tiada kelebihan dari segi tiada kelebihan dengan kaum Madian yang lain. Jadi mereka menganggap Nabi Syuaib ini adalah sama saja kepada kaum Madian. Dan kita begitu kepada azab kepada kaum Madian. Selepas Nabi Syuaib tidak serik menasihati kaum Madian, tapi Nabi Syuaib menemukan kegagalan. Mereka langsung tidak mengangkatnya. Jadi Nabi Syuaib berdoa kepada Allah untuk menurunkan azab kepada kaum Madian. Dan walaupun negeri Madian ini diberi banyak rahmat oleh Allah dengan kesuburan tanah-tanah untuk bercocok tanam, sikap dan sifat mereka yang sombong akan mereka menerima azab yang dahsyat yang disebut dalam Al-Quran. Ada banyak perbezaan pendapat tentang azab-azab yang diturunkan oleh kaum Madian. Satu pendapat yang saya ambil adalah azab yang diturunkan oleh Allah kepada kaum Madian adalah memberi panas terik sehingga 7 hari, sehingga tanah menjadi kekeringan, mereka menjadi kehausan, sehingga kan air tidak dapat melegakan tekad mereka.
Yang kedua, awan mendung yang menjelma dalam kota Madiam. Jadi kaum Madiam ni menyangka awan mendung itu membawa hujan, jadi mereka turun berteduh di bawah mendung dan mereka sangkakan yang awan mendung itu menurunkan hujan, tapi sebenarnya api yang turun adalah azab yang ditukar Allah, itu batu api yang membakar tubuh mereka dan mematikan kaum Madian. Antara perbezaan pendapat yang lain tentang azab kepada kaum Madian adalah satu, gempa bumi yang dahsyat, yang kedua hujan api, dan yang akhir sekali adalah suara kepikan yang dahsyat yang mematikan seluruh kaum Madian. Dan hanya Nabi Syuaib dan pengikutnya sahaja yang selamat daripada azab. Dan Nabi Syuaib bukan saja diceritakan di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Al-Quran, malah di dalam kitab Taurat Nabi Syuaib diceritakan yang dia dipanggil sebagai Yethro dalam masyarakat Yahudi. Jadi Yethro ni orang yang mengkaji tentang Yethro ni banyak masalah, itu kerana Yethro bukannya pemimpin daripada kaum Israel itu yang berbahasa Ibrani, dan itu menjadi yang kedua adalah ucapan atau kata-kata yang keluar daripada Yethro berlainan dengan bahasa Ibrani ataupun kaum Yahudi. Satu penceritaan di dalam kitab Old Testament saya ambil adalah Exodus ayat 18 yang menceritakan Jethro yang menasihati Moses untuk menubuhkan sistem pengadilan dan hukuman terhadap kaum Israel. Jadi Jethro ni dia jadi penasihat kepada Moses untuk menubuhkan sistem hakiman, sistem pengadilan. Jadi Moses mencari sistem kehakiman dan mengajar tentang Tuhan atas nasihat Jethro. Itu sahaja untuk Nabi Syuaib. Yang kedua, topik yang kedua adalah satu buku yang saya review, iaitu Jethro and Jewish Biblical Interpretation and the Question of Identity, yang ditulis atau dikarang oleh Beatrice J. Lawrence yang diterbitkan pada 2017 di Netherlands. Jadi ringkasan buku oleh Beatrice J. Lawrence ni, dia menceritakan tentang kepribadian Jethro dan juga orang-orang Yahudi. Apa Jethro kepada orang Yahudi, dan yang dia merangkumi 4, iaitu penulis mengambil daripada Old Testament, yang kedua buku Taniatik Midrashi, iaitu buku-buku Arab yang awal, yang ketiga Talmud, dan yang akhir sekali adalah Targums, yang mereka ambil daripada 4 tu untuk menceritakan tentang Jethro. Itu adalah ringkasan saya menceritakan tentang ringkasan. Jethro ni dia mempunyai banyak nama. Jadi antara nama Jethro dalam 4 kitab itu adalah Jether, Hobab, Reuel, dan Kenat. Untuk Jether, dia sebenarnya Jethro ni adalah nama yang kedua. Nama yang pertama adalah Jether pada mulanya, kerana tiada penambahan ayat dalam Old Testament. Jadi selepas saja mereka menambah ayat, jadi mereka menggunakan nama Jethro. Dan itu juga dipanggil sebagai Hobab, iaitu bermaksud dia dikasihi Tuhan, dan Kenat itu bermaksud semangat untuk Tuhan dan menerima Torah. Dan akhir sekali adalah nama Reuel, yang penulis menggunakan nama Reuel dalam kitab Targums. Ringkasan lagi, Jethro ni membantu Moses menyelesaikan kehakiman untuk orang Israel, dan berkembang menjadi sistem undangan yang kompleks daripada hakim, perbezaan, dan sehingga menjadikan kepada Sanhedrin. Sanhedrin ni dia pada masa dahulu adalah mahkamah tertinggi agama Yahudi. Dia jadi hakim, jadi perbicaraan suatu agama akan melalui kepada Sanhedrin. Dan Sanhedrin dia mempunyai satu dewan dan 71 anggota yang daripada hakim, perbicaraan, dan banyak lagi.
Dan di dalam New Testament yang menyebutkan tentang Yesus disalib adalah juga disehanding di mahkamah tertinggi agama Yahudi. Di situ mereka disalib. Jadi dalam buku itu juga menceritakan tentang Moses melarikan diri daripada Mesir. Penulis tidak menceritakan kenapa Moses melarikan diri daripada Mesir, tetapi dia terus menceritakan Moses melarikan diri dari Mesir ke Midian, dan Moses berteduh di satu pohon. Bila dia berteduh di satu pohon, dia ternampak sekumpulan gembala yang cuba bergaduh untuk mengambil air. Jadi Moses menolong gembala-gembala perempuan, sekumpulan perempuan gembala, untuk mengambil air, dan gembala tersebut menyuruh Moses untuk datang jumpa dengan bapanya, iaitu Jethro. Moses tidak tahu yang anak-anak gembala perempuan adalah anak kepada Jethro. Jadi lepas dia berjumpa dengan Jethro, jadi Jethro dia menampak sesuatu kepada Moses, dan dia benarkan Moses ini tinggal di rumahnya, memberikan pakaian, yang menyuruh Moses bekerja di ladangnya, dan berkahwin dengan anaknya Zipporah. Itu adalah daripada kitab Old Testament yang penulis, dan saya akan menyebut bahawa di dalam kitab Old Testament dan Targums, dalam kitab Targums, Jethro mengetahui bahawa Moses melarikan diri dari Firaun, dan selepas saja 10 tahun barulah Jethro tahu yang Moses ini melarikan diri. Jadi Zipporah menolong Musa secara rahsia selama 10 tahun. Musa dalam kitab Targum yang menyebut Musa berada di dalam satu lubang yang dibantu secara rahsia oleh Zipporah. Penulis berpendapat bahawa Targum ni dia memfitnah Jethro dan menganggap Reuel dan Jethro adalah satu badan yang berbeza. Targum menganggap Jethro ni bukannya Reuel, dan ini kerana orang-orang Targum dikekang oleh tradisi yang sudah mengenali siapa Reuel dan siapa Jethro. Dia menganggapnya Jethro adalah orang yang lain, seperti Reuel adalah orang yang lain. Dan itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.